Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sambutan ulang tahun Majlis Bandaraya Al-Ustaz kali yang ke-19. Programnya berlangsung lagi pada malam ini, iaitu program kerohanian bersama dengan kedatangan Majlis Bandaraya Al-Ustaz di Masjid Dakwah Al-Ustaz, di mana tetamu jemputan ataupun tetamu VIP pada malam ini iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusri bin Mak Daud, iaitu Datuk Bandar Al-Ustaz, dan yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azamuddin adalah tetamu VIP kita pada malam ini. Atur cara yang diatur ataupun disusun atur oleh pihak Majlis Bandaraya Al-Ustaz, iaitu pada mulanya solat maghrib berjemaah, dan selepas ini kita boleh menyaksikan tazkirah oleh yang berbahagia Datuk Syekh Ismi bin Abdul Halim, iaitu Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah. Jadi seperti yang tuan-tuan lihat sekarang, di mana yang bahagia Datuk Syekh Ismi sudah pun berada di tempat ceramah untuk kita memulakan ceramah kita pada malam ini. Kita sama-sama saksikan. Tak meja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah serta keizinannya kita dapat bersama-sama pada malam ini melaksanakan kewajiban kita sembahyang maghrib berjamaah. Alhamdulillah, saya rasa macam inilah pun keadaan yang tidak kami pun ramai dalam keadaan ini berterusan sampai bila-bila. Doa yang bermakna kita minta macam ini, dan insyaAllah sebab apabila kita diberi kuasa oleh Allah, bukan setakat yang berhormat saja, kepada semua kita yang menjadi rakyat Kedah dan juga rakyat Malaysia seluruhnya, kita masih ada kuasa lagi, kuasa orang Islam. Allah SWT pesan pada kita, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Allah kata orang-orang yang kami bagi kuasa kepada mereka, pertama sekali mereka mengutamakan sembahyang. Jadi mana tu syarat yang pertama sekali supaya Allah kekalkan kuasa keamanan kita masih orang Islam dapat memerintah negara ini dengan baik, maka kita kena jaga sembahyang ni, sembahyang berjemaah dan sebagainya, baik kewajipan kita. Lain lagi ada syarat lagi lah, keluarkan zakat, menyuruh kepada kebaikan, melarang kemungkaran dan sebagainya. Itu di antara syarat-syaratnya. Dan sebelum itu saya ingin sampaikan salam kepada tuan, salam daripada Datuk Ghani, itu pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
kerajaan yang baru dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami pihak Datuk Pengarah, kami sangat rasa syukur dan terima kasih kepada Datuk Bandar kita yang baru dan mantan Pengarah Jabatan Agama Islam yang lalu, yang memberi kesempatan, peluang dan kolaborasi di antara agensi-agensi kerajaan ini, supaya kita saling berkolaborasi untuk memajukan dan mensejahterakan negeri kita yang kita cintai ini. Dan sepatutnya memang macam itu keadaannya. Kerajaan meletakkan dasar, dan dasar-dasar ini semua menjadi matlamat kita semua, dan matlamat-matlamat ini akan dilaksanakan oleh semua agensi-agensi kerajaan berdasarkan peranan fungsi agensi-agensi tersebut. Semua kita pakat-pakat. Contohnya macam Majlis Bandaraya, dia utamakan kesejahteraan dari sudut susun atur pengurusan bandar dan sebagainya, iaitu kebanyakannya dari sudut kebendaan. Kita dalam hidup kita ni ada dua saja. Kita tengok, kita bagi cara umumnya, cara besarnya dua. Satu perkara benda yang hidup, yang keduanya benda mati. Satu benda hidup, yang kedua benda mati. Di sekitar kita ni memang itu ya, ada hidup, ada mati. Yang mati ini macam bangunan, mikrofon, jalan raya dan sebagainya, itu mati. Tak hidup, mati. Yang hidup ni manusia. Jadi yang nak mengurus yang mati ini adalah manusia. Maka Jabatan Agama Islam ni satu agensi yang memang programnya kebanyakannya ialah untuk mengurus manusia. Jadi maknanya kita kena melihat ke arah tu lah. Saya ada sembang dengan Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam yang baru, Datuk Yusri tu. Saya dah sembang lah. Kita kena ke arah mengurus manusia. Bukan setakat manusia di jabatan kita saja, tapi manusia di jabatan-jabatan, di jabatan hutan, kesihatan, jabat haiwan. Manusia-manusia inilah yang akan urus. Kalau manusia ni tak betul, maka perancangan ataupun dasar matlamat yang hendak dicapai oleh sesebuah kerajaan itu tidak akan tercapai. Jadi maknanya kolaborasi ini sangat penting, tuan-tuan. Jadi sempena dengan tahun baru Masihi, kita berada di ambang tahun baru ni. Hari ini 30, esok 31, malam esok lah, no? Malam esok. Jadi tahun baru Masihi, insya-Allah kita berazam untuk sama-sama kita bangunkan dengan memberi manfaat kepada manusia keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan hari berputar. Allah sengaja ciptakan macam tu. Contoh, hari dia berputar 24 jam. Dia akan berputar 1, 2 sampai 24 jam, dia akan patah balik jadi satu. Dia tak ada 25 jam. Begitu juga minggu. Mula dengan Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia patah balik Jumaat. Dia tak ada hari lain lah. 7 hari itu saja. Begitu juga bulan berputar. Habis tinggi 31 Masihi. Dia patah balik jadi 1 hari bulan. Dia tak ada lagi setakat ni 32 hari bulan. Setakat ni tak ada lagi. Begitu juga tahun. Bulan 1 sampai bulan 12. Dia akan patah balik jadi bulan 1. Dia tak ada bulan 13. Sengaja Allah ciptakan perkara-perkara yang macam ni berputar. Kalau kita mengaji sains dan sebagainya, bumi berputar, alam berputar dan sebagainya. Hatta tawaf kita di Baitullah pun berputar. Dan kehidupan kita pun berputar. Kehidupan kita mula daripada tanah, akhirnya berputar balik sampai balik jadi tanah. Keadaan dia macam tu, tuan-tuan.
Jadi maknanya dengan hari, minggu, bulan, tahun itu berputar, maka berlakulah sejarah. Kalau tak berputar, tak akan berlaku sejarah. Dan sebenarnya sambutan baru, sambutan tahun baru tidak ada arahan ataupun perintah khusus dalam agama untuk buat apa-apa sambutan. Tidak ada arahan khusus dalam menyambut tahun-tahun baru. Tetapi yang sebenarnya kita bukan setakat tunggu tahun, kita tiap-tiap hari kita kena muhasabah diri kita. Tiap-tiap hari kita kena muhasabah. Tengok balik masa lampau kita, masa yang lalu, masa yang lepas, kita kena tengok balik. Supaya apabila kita dihitung di hadapan Allah esok, apabila amalan kita ditimbang di atas mizan, atas neraca, maka kita tak menjadi manusia yang akan menyesal selama-lamanya, yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan, inilah peluang kita sambutan tahun baru ini sempena dengan embas kali yang ulang tahun yang ke-19 dan sebagainya. Kita ambil kesempatan ni, kita tengok balik sejarah lampau. Tahun 2022 ni, apa kekurangan kita? Apa kesilapan kita? Kita kena tengok, cek balik. Dan kita perlu buat postmortem. Semak semula sebelum kita disemak oleh Allah di depan Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar esok. Benda-benda ini semua penting. Kita kena tengok balik apa jasa yang kita buat. Kena cek balik tahun 2023 jasa apa pula kita nak buat. Kena tengok balik. Sebab tuan-tuan, orang yang cerdik ni adalah orang yang membuat jasa di atas muka bumi ini. Sebab jasa, satu jasa yang baik akan digunakan oleh orang-orang yang datang selepas itu. Sepanjang mereka menggunakan jasa kita itu, sepanjang itulah kita akan dapat manfaat pahala dia. Sebab itu berlumba-lumbalah untuk buat jasa. Kita baca Yasin. Masyarakat Melayu ni dengan surah Yasin ni cukup sinonim. Malam Jumaatnya Yasin, Nisfu Sya'ban, bukan setakat sekali, 3 kali Yasin. Tapi Al-Quran yang sebenarnya diturunkan tuan-tuan bukan setakat sekadar untuk dibaca, tapi untuk tadabbur, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu, dan tazakkur, untuk mengambil pengajaran, untuk beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita baca surah Yasin, kalau tak silap saya dalam ayat 12, tuan-tuan balik semak tengok, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami hidup dan kami hidupkan orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan atas dunia ini. Bukan setakat apa yang mereka telah lakukan, wa atharahum, dan kesan-kesannya itu pun kami tulis. Bukan setakat perbuatan yang dibuat oleh seseorang itu, tapi kesan perbuatan itu pun ditulis. Kalau kesan itu baik, maka kebaikanlah yang kita akan dapat balasan kebaikan. Kalau kejahatan yang kita tinggal, kesan di atas dunia ini kita tinggal jasa jahat, sepanjang orang guna jasa jahat itu, maka kita pun akan dapat dosa. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab itu kita kena tengok, semak balik kehidupan kita yang lampau, supaya kita berazam dengan tahun yang baru ni. Tak kira lah tahun baru Masihi ke, tahun baru Hijrah ke, apa yang penting tiap-tiap hari kita kena muhasabah, supaya kita dapat bergerak lebih maju ke depan. Tuan-tuan, kalau kita tengok masyarakat dulu, terutamanya masyarakat zaman silam, zaman lampau, para salafus salih, mereka sangat berusaha keras untuk membuat kebaikan. Mereka sangat berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, meninggalkan jasa. Kalau tuan-tuan tengok balik sejarah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi berusaha keras untuk menyampaikan Islam.
sehingga Islam sampai kepada kita hari ini, dan apa yang kita amal tentang Islam hari ini, maka mereka juga tumpang pahala kita. Bayangkan tengok pahala mereka banyak mana. Bayangkan tengok Al-Quran yang kita baca hari ini dikumpul pada zaman Sayyidina Osman, berapa banyak pahala Sayyidina Osman dapat. Ini jasa. Sebab itu hidup manusia ini kalau tak berjasa, masalah. Rugi kita. Nak harap umur kita nak buat pahala banyak mana sangat umur kita ni. Tambah umur umat Nabi Muhammad ni lagi pendek. Dalam satu hadis Nabi sebut, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ini antara 60 ke 70 ya. Wa aqalluhum man yujawizu zalik, dan sedikit saja di kalangan umur umat aku ni yang diberi lebih pada tu. Sikit saja. Berapa banyak sangat pahala kita nak himpun, tuan-tuan. Ini bijak dalam melakukan ibadat kepada Allah, bijak mencari saham pelaburan di akhirat. Sebab itu kita tak kira di peringkat mana pun kita, di peringkat pengurusan tinggi ke, pertengahan ke, bawah ke, semua kita buat jasa. Carilah apa pun nak buat jasa supaya kita buat itu, benda itu orang boleh tumpang sampai dah bila, dan kita dapat pahala. Esok ni dia jadi macam handphone kita tu. Bila orang masuk duit saja, handphone kita pun sampai maklumat orang bank in. Bank esok duduk dalam kubur tu, kerja duduk terangkat je. Mereka buat aku ni. Aku dulu tu bersihkan bandaraya, aku jaga yang ni, mereka duk ikut aku, duk terangkat begitu lah. Tapi tak apa, terangkat yang elok tak apa. Tinggal jasa. Saya Datuk Yusri beberapa tahun lagi ya. Sebab tu kami selalu bercakap ni, tuan-tuan. Tuan-tuan betul lah dapat ketua yang macam ni. Bukan saya nak jet, dia pun tak boleh buat apa dah kata saya, dia duduk luar jabatan lah. Tapi saya kena kata benda yang betul supaya anak buah taat setia. Duduk di jabatan agama ni, saya saksi bahawa dia seorang yang bekerja, dan banyak jasa dia tinggal di jabatan agama dan majlis agama. Dan hari ni orang duk follow. Tengok jasa dia, banyak mana dia akan dapat pahala. Sebab tu kita kena urus benda ni, tuan-tuan. Saya nak ajak kita bersama supaya kita tinggal jasa. Tak usah sembang lah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tinggal jasa banyak mana, Imam Syafi'i kita tinggal jasa banyak mana. Yang kita duk mengaji fiqh hari ni, kitab fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal tinggal jasa banyak mana. Imam Bukhari yang menghimpun hadis-hadis sahih tinggal jasa banyak mana. Kalau tanpa mereka, kita tak boleh tahu apa langsung pasal Islam. Jadi yang ni, tuan-tuan, sempena dengan tahun baru ini, saya nak mengajak kepada semua, termasuk saya sendiri, bukanlah saya terbaik, tapi kita nak ajak semua pakat-pakat buat baik. Fastabiqul khairat. Allah sebut dalam ayat Al-Quran, yang Allah sebut di dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah sebut wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yaday minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum ma anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah kata berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Allah suruh kita lumba-lumba. Memang, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni memang orang yang sangat-sangat berlumba dalam nak buat kebaikan. Habaq saja. Nabi habaq kata siapa mati syahid akan masuk syurga terus. Meneku Nabi perang. Hatta orang perempuan sekalipun komplain Nabi, pasal apa tak panggil kami pergi perang sama? Kami pun nak masuk syurga. Itu dia semangat sampai tahap tu, tuan-tuan. Sebab itu masyarakat yang dididik di bawah bimbingan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam berjaya dengan jayanya cemerlang sebab semangat untuk membuat kebaikan. Nabi sentiasa bagi motivasi kepada sahabat-sahabat
Satu hari Nabi pernah pergi dekat sahabat, mereka berkumpul. Nabi motivate mereka. Nabi kata, siapa puasa hari ni? Siapa puasa hari ni? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Dia puasa. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa yang ziarah jenazah, mengiringi jenazah hari ni? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Semua dia. Dialah ikut jenazah, dialah puasa. Kemudian tanya lagi, siapa dia yang jamu orang miskin hari ni? Abu Bakar juga angkat tangan. Dia buat. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa ziarah orang sakit hari ni? Abu Bakar juga angkat tangan. Cemburu sahabat-sahabat lain. Tambah Saidina Umar, dia cemburu. Bukan cemburu negatif ni. Dia cemburu semua kebaikan Abu Bakar boleh buat. Tapi satu hari Rasulullah suruh sedekah. Umar kata, ni peluang aku. Kali ni Abu Bakar mesti kalah dengan aku. Kemudian Umar buat mai sedekah. Nabi suruh sedekah, Umar buat mai sedekah. Umar buat mai sedekah separuh daripada harta dia. Nabi tanya dia, mana sedekah ni? Jadi yang ni sedekah, jadi yang tinggal kat hang tu apa dia? Banyak mana lagi yang tinggal? Dia kata tinggal separuh lagi, dia kata. Tak apa. Dia ingat okey lah. Dia kata hari ni Abu Bakar tak ada challenge tu. Abu Bakar mai pula. Mai bagi sedekah kat Nabi. Kemudian Nabi tanya Abu Bakar, apa lagi yang kau tinggal lagi? Dia kata, aku tak tinggal apa dah. Semua aku sedekah ni, yang aku tinggal Allah dan Rasul. Umar kata, kalah aku lagi hari ni. Ini yang kata sikap fastabiqul khairat. Semua kita ni tak kira lah jabatan agama ke jabatan apa pun tak kira. Sekali dia tu Muslim, dia kena fastabiqul khairat. Kena berlumba-lumba buat kebaikan. Pinggaikan jasa kita, jasa yang terbaik, supaya orang lain yang belakang dapat ikut benda-benda yang macam tu. Maka kita akan sentiasa mendapat pahala berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita heran, kewajipan kita semayang puasa kita buat sikit saja, tapi pahala orang duk buat jasa kita tu, yang kita tinggal tu, yang tolong kita banyak macam mana. Sebab itu sementara masih ada peluang, masih ada kesempatan, jangan lepas pencen barulah Allah telefon Datuk Bandak, awak tak buat ni, awak tak buat ni. Yang dia masa kerja tu haram tak buat apa. Jangan jadi macam tu. Sementara masih ada peluang lagi. Saya masih ada peluang lagi, 3-4 tahun lagi. Datuk Yusri pun macam tu ada peluang, Yang Muhammad ada peluang, semua ada peluang untuk buat kebaikan. Maka buatlah kebaikan semaksimum mungkin, supaya kita akan selamat di akhirat esok. Sebab matlamat kita yang sebenarnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah kata, siapa yang selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faza. Nah, Allah kata, maka dia telah berjaya. Dia akan mendapat kejayaan. Jadi matlamat kita lah ni, kita nak buat apa pun, last kali nak pergi mana? Sama ada nak ke syurga ataupun nak ke neraka. Kalau selamat tak masuk neraka, masuk ke syurga, maka itulah kejayaan yang Allah sebut, yang kita semua mengharap-harapkan dan selalu doa supaya kita sentiasa diberi hidayah untuk menjadi ahli syurga, terutamanya syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu di antara contoh-contoh sahabat Abu Bakar, Umar. Banyak lagi lah kalau kita nak sebut. Antara lagi sahabat-sahabat Nabi yang berlumba-lumba baik, sampai mereka ni ada yang nak puasa tak mau buka, ada nak semayang tak mau tidur, ada nak buat ibadat sampai tak mau menikah pun ada. Walaupun Nabi larang selepas mereka berazam macam tu, tapi nak bagi tahu semangat untuk buat kebaikan ini memang dahsyat di kalangan sahabat. Sebab tu mereka boleh mencapai kejayaan yang amat cemerlang. Jadi kalau kita nak jadi negara, negeri kita khususnya, ataupun Majlis Bandaraya Al-Ustaz ni menjadi majlis bandaraya yang terhebat,
manusia tu kena perbetul dulu. Sebab tu Nabi mai perbetul manusia. Nabi tak diajak nak jadi contraction, nak buat kontraktor, nak jadi apa, rumah bangunan. Nabi tak diajak macam tu. Nak kena skru, Nabi tak diajak. Sebab Nabi nak perbetul aset yang paling bernilai, iaitu manusia. Kalau bangunan cantik tapi manusia tak pandai jaga, habis. Kalau kita sedia orang yang untuk bersih pekan tapi manusia ni kerja duk buang sampah, habis. Rosak. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran yang datang, yang dibawa oleh Nabi SAW ni nak perbetul manusia. Nak perbetul manusia supaya apabila manusia tu betul, maka selamat. Sebab tu pemikiran yang diajak oleh Nabi ni sampai 13 tahun Nabi ambil masa nak tanam pemikiran yang lurus, keluar daripada kepompong jahiliah. Sampai 13 tahun Nabi duduk di Mekah untuk asuh dan didik pemikiran ni. Inilah manusia, tuan-tuan. Komputer tak salah apa, yang salah tu manusia. Komputer digunakan untuk kebaikan, tapi manusialah yang silap menggunakannya. Manusia semua, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak jadi manusia yang baik, di antara dia semayang. Sebab itu Allah pesan, kalau kamu diberi kuasa dan sebagainya, maka semayang. Sebab semayang itu akan mendidik jiwa jadi manusia yang bertanggungjawab, jadi manusia yang jujur, amanah, yang berintegriti dan sebagainya. Bermula daripada manusia ini. Sebab itu ajaran-ajaran Islam memang nak ajak manusia supaya jadi manusia yang berkualiti. Sebab itu kita kena tahu matlamat syariat, tuan-tuan. Kita kena tahu matlamat syariat. Syariat Islam ni meletakkan matlamat kita. Manusia ni kalau tak bagi matlamat, dia akan buat kerja ikut suka dia. Dia akan buat kerja ikut suka dia, ikut suka hati dia. Sebab itu pernah orang kata apa? Management by objective, no? Tahu je, no? Ada tahu, no? Cakap om sikit lah. Management by objective ni. Pengurusan berdasarkan matlamat. Kita kalau duduk di jabatan di mana, kita nak kena create objektif kita. Ini letih lah. Kita nak menghala tuju, nak pergi ke mana, kita nak kena fikir, perah otak kita, nak letak matlamat ataupun objektif. Tapi tuan-tuan, untuk kita mendapat redha Allah, Allah dah letak dah objektif kita. Kita tak payah nak cari objektif tak mana dah. Follow tu je. Tengok dalam Quran. Di antara dia apa dia, tuan-tuan, objektif dia, objektif syariat ni, yang pertama adalah untuk dijadikan khalifah. Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Allah kata kepada malaikat. Walaupun pada awalnya malaikat tak setuju, sebab malaikat tahu sifat manusia ini suka berkelahi, suka merosakkan, suka menumpah darah, bermusuh dan sebagainya. Tapi Allah kata, aku lebih tahu daripada hampa. Khalifah. Khalifah ini apa dia, tuan-tuan? Bukan mesti jadi Perdana Menteri saja. Khalifah ni sebenarnya adalah mengurus. Allah lantik kita berada di atas muka bumi ini untuk mengurus muka bumi ini. Mengurus. Semua kita terlibat dalam pengurusan. Jangan kata Yang Muhammad, jangan kata Menteri Besar yang terlibat dalam pengurusan. Jangan kata PM, Perdana Menteri. PM, Perdana Menteri. PM juga boleh pegawai masjid. Jangan kata PM, lepas saja menteri-menteri itu dikatakan khalifah. Semua kita, setiap individu ni tanggungjawab dia khalifah, mengurus. Habis-habis tak ada, mengurus diri sendiri, mengurus keluarga, mengurus anak-anak. Kena pada pengurusan, kena belajar. Dan inilah kelemahan umat Islam. Kita tak pandai mengurus. Dan saya akui, kami mengaji di Mesir, tuan-tuan, kami tahu mengaji agama, hukum hakam dan sebagainya, tapi nak mengurus tu tak reti, tak pandai. Saya duk kata beberapa kali lah kat Datuk Yusri, saya tak pandai. Datuk tolong ajak saya nak mengurus macam mana, nak mengurus manusia, sistem dan sebagainya. Ini masalah. Kita terlibat dalam pengurusan tapi kita tak belajar. Jadi maknanya semua orang terlibat, khususnya dalam embas ni, semua orang terlibat dalam pengurusan.
Daripada peringkat atas sampailah peringkat bawah. Dalam penguasaan dan sebagainya, semua terlibat. Kita duduk di rumah, kita terlibat dalam pengurusan rumah tangga dan sebagainya, terlibat dalam pengurusan. Dengan jiran, kita terlibat dalam pengurusan. Contoh, kalau kita tak pandai mengurus, kita akan berkelahi lagi. Rumah kita, dan kita nak tambah awning tu, lajak pergi rumah dia, mai hujan lebat, air terjun di rumah dia. Agak-agak nak elok ke nak berkelahi? Mesti berkelahi. Tak pandai mengurus. Parit, korek-korek, kono talar pergi rumah jiran, Jahanam. Berkelahi lagi. Tak pandai mengurus. Tak pandai. Banyak yang jadi kes-kes mengurus. Sebab tu majlis bandaraya apa semua ni, bandaran dan sebagainya, kena ambil kisah benda-benda ni semua, nak buat extension rumah dan sebagainya. Ada peraturan. Ni peraturan dunia ya. Tak ada dalam Quran mana ada duk tambah awning, duk ada. Hampa tak faham apa dia matlamat syariat yang sebenarnya. Untuk jaga kesejahteraan bagi orang rasa aman, dan itulah prinsip Islam yang sebenarnya. Orang Islam ni adalah orang yang bagi orang lain rasa selesa. Tu panggil orang Islam. Kita kalau nak jadi embas, nak bagi orang lain selesa dan sebagainya, kita kena sedia kemudahan-kemudahan yang boleh bagi keselesaan kepada orang. Macam tengah Benkan ni ada masjid, lepas orang nak beli belah shopping, orang nak main semayang dan sebagainya. Kemudian suasana di Pekan, bandar tak sesak. Yang tu semua nak kena pandai pengurusan. Jangan duk anggap benda ni benda remeh. Sebab inilah matlamat Allah cipta kita adalah untuk jadi khalifah, untuk mengurus alam ni, mengurus mengikut peringkat ataupun bidang kuasa kita yang kita ada. Kita duduk tak mana, kita mengurus dalam bidang kuasa kita. Ini khalifah. Tambahlah yang jadi menteri besar, menjadi perdana menteri, lagi dahsyat pengurusan, dan semua ni akan disoal, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Semayang rajin, mayang jemaah rajin, umrah tiap-tiap tahun pergi, sampai orang lain pun tak ada nak pergi, kapal terbang tu penuh dengan dia. Tapi tanggungjawab kita ni, yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Saya fikir-fikir balik, saya pun baru sedang 2-3 hari lepas saja lah. Baru sedang, kerja dekat 30 tahun dah, aku buat apa? Lu buat apa? Pimai, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak? Kita akan disoal. Tuan-tuan cuba semak balik ni dah tahun baru ni, semak balik. Setiap apa yang kita bertanggungjawab, kita akan ditanya. Tuan-tuan list tengok. Tuan-tuan bertanggungjawab kat siapa? Cuba list tengok. Pertama, tanggungjawab dekat Tuhan. Tuhan suruh hak ni, Tuhan suruh hak ni. Itu pertama. Kemudian kepada diri sendiri. Allah suruh tuntut ilmu, Allah suruh beramal, Allah suruh tauhidkan dia kat diri sendiri kita. Lepas tu kat siapa lagi? Dekat ibu bapa kita. Allah suruh buat baik dekat ibu bapa, kita akan disoal. Kemudian kat siapa lagi? Kat pasangan hidup kita, suami, isteri, ada tanggungjawab nafkah yang kita kena bagi. Tanggungjawab isteri kepada suami, tanggungjawab suami pada isteri. Kemudian dah kahwin, dapat anak, tanggungjawab anak pula Tuhan nak tanya ni. Semua Tuhan akan tanya. Tiap nikah balik, Allah, nak nikah dua tak jadi ya, kata. Kan? Lepas itu pada siapa lagi? Kepada anak-anak. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada adik-beradik kita, saudara-saudara kita, seibu sebapa dan sebagainya. Kemudian siapa dia lagi? Jiran-jiran. Tu hak-hak jiran akan ditanya. Siapa dia lagi? Kawan-kawan, saudara-saudara Muslim, Tuhan akan tanya. Lagi pada lagi, yang besar lagi, pada masyarakat, Tuhan akan tanya. Lagi, apa dia lagi? Ni, paling saya duk fikir tengok saya ingat di akhirat esok Tuhan akan tanya pasal tempat kerja kita banyak. Saya tak. Kita mai pukul 8. Contohlah. 8 sampai pukul 5 berapa jam? 8-9 jam lebih kurang tu kan. Okey, lepas tu nak maghrib dah nak balik tu. Lepas tu isya makan, lepas tu nak tidur lah. Esok nak main jabat pula. Perasan Tuhan akan tanya ni banyak di tempat kerja kita. Sebab tu jangan buat lebih kurang dengan tempat kerja.
kehadiran, ketaatan kepada ketua, ikut arahan, itu semua itu terkandung dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan, tunaikan uqud. Uqud ni agreement. Apa dia? Aku janji kamu tu. Uqud. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, laksana, tunaikan janji-janji kamu. Kita janji apa dengan majikan kita? Majikan kita siapa dia? Kerajaan. Tiba-tiba kita tak ikut arahan-arahan, sekular, peraturan-peraturan yang ditentukan oleh kerajaan. Perasan dosa banyak kita ni, perasan tempat kerja. Di tempat kerja. Tu saya naik ketak balik, tengok-tengok dekat nak pencen dah yang mak. Tak buat apa lagi ni, bukan tak tahu buat apa dah. Jadi tuan-tuan, saya nak keluar pada rumah tadi, saya niat siap, ya Allah, aku nak sampai kat depa. Yang ni kerja aku ni. Saya tak minta apa, depa duk cerita lagi nak jemur rusa lah apa. Saya kata tak mau. Saya kata saya nak minta bagi mikrofon elok dengan air sejuk ya. Dua ni ya kata, sebab air sejuk dia kering ongkong kan. Mikrofon ni kalau tak elok, jenuh saya, penat. Jadi maknanya tuan-tuan, pengurusan yang kita duk buat selama ni itu adalah tanggungjawab yang diberikan oleh syariat Islam kepada kita. Jangan duk anggap benda ni remeh. Kita dah ingat tang puasa, tang mayang, tang pi umrah sajakah ibadat. No, ni kerja kita utama. Ada kes tuan-tuan, kita kena taat perintah dan sebagainya bila ada ketua. Itu macam sekolah-sekolah agama misalnya, saya biasa jadi pendaftar sekolah. Time mengajar, guru dengar kematian, dia nak pergi ziarah jenazah. Apabila dia nak tinggal kelas tu, budak-budak macam mana, itu tanggungjawab utama dia. Jenazah itu benda lain, fardu kifayah ya. Orang lempi kita selesai. Dia tak tahu timbang benda-benda yang macam tu. Dia kena minta dulu kebenaran ketua, kebenaran bos, baru tersusun tuan-tuan. Bila kita sembang bab tersusun sistematik ni, awak benda ni tak ada nilai ibadah kah dalam Islam? Islam tak ambil kira kah tuan-tuan? Agama Allah dan Allah itu sendiri tuan-tuan sangat suka kepada benda-benda yang tersusun. Bagaimana bumi, langit tersusun? Siapa yang susun? Allah. Sistematik. Matahari naik syak tepat masa dia, turun tepat masa dia, bulan berganti dan sebagainya, semua berjalan dengan tersusun. Allah suka pengurusan yang tersusun. Allah cantik, Allah suka pada kecantikan. Allah suka kepada kebersihan. Benda-benda tu semua itu adalah tanggungjawab kita untuk memakmurkan dunia ini tuan-tuan. Ni khalifah. Tu saya dengar bawa ni Datuk Isri kata tu kuasa pun dah upgrade dah lah ni kan. Jaga kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Alhamdulillah, dan itu tanggungjawab sebenarnya. Apabila kita buat susunan macam tu tuan-tuan, orang suka nak mai tak sesak, pelancong mai, bila balik duk teringat lagi, syok balik pi alok start itu, nak mai pula esok cuti ke depan. Barulah benda ni berputar. Keuntungan tu akan berputar. Apabila pelancong seronok, kita servis dengan elok, pelancong balik duk ingat nak mai balik, maka keuntungan berputar. Orang ada peluang untuk berniaga, cari makan dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam tu tuan-tuan, tentu fikirlah dengan akal yang waras. Semua benda-benda ni dia tak sebut dalam Quran secara detail, tapi dia sebut secara dasar supaya kita memahami. Sebab tu baca Quran kena tadabbur. Jadi khalifah ini penting tuan-tuan. Jangan duk ingat tu Adam saja khalifah, kita pun khalifah. Kita kena tunai tanggungjawab kita dalam bidang kuasa yang kita ada. Itu matlamat yang pertama. Dan matlamat yang kedua adalah ibadah. Ini 4 matlamat saya letak dalam syariat Islam ni. Yang pertama khalifah. Yang ni kerja kita dah buat lalu dah, dan kita kena improve lagi kerja-kerja ini, pengurusan ini. Dan banyak lagi perancangan-perancangan yang akan dibuat, saya tahu. InsyaAllah Allah akan mudahkan kalau semua pakat pergi kerja sama, semua buat itu dengan rasa keimanan,
kepada Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Sebab kalau semua orang-orang di Kedah ini khususnya bertakwa, beriman, insya-Allah keberkatan akan turun. Apabila keberkatan turun tuan-tuan, maka hidup kita ni akan tenang, aman, harmoni dan sebagainya. Dan matlamat syariat yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, aku tak jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan, beribadah ni penting. Jangan kita duk seronok kerja pengurusan, seronok pesta makanan, kita terlupa kat masjid. Jangan, kita kena jaga benda tu. Sebab ini di antara matlamat utama Allah cipta kita, untuk jadi khalifah, untuk mengabdikan diri pada Allah. Orang yang tidak ada hubungan dengan Allah agak sukar dia untuk buat kebaikan yang banyak lagi selepas-lepas ni. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, matlamatnya adalah ukhuwah. Matlamat syariat yang Tuhan letak kat kita adalah ukhuwah. Yang ni besar tuan-tuan. Ukhuwah iaitu persaudaraan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ini laki perempuan, Allah jadikan kita ini berkabilah-kabilah, berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuan dia apa tuan-tuan? Lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal antara satu sama lain, supaya kita menjalinkan hubungan yang baik, supaya kita bagi keselesaan kepada orang, supaya kita sentiasa bertolong-tolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Benda ni penting, ukhuwah. Sebab tu tuan-tuan, dalam syariat Islam ini, kalau kita perhati betul-betul lah, kita tengok segala hukum hakam yang diletakkan dalam syariat Islam ni, di sebalik tu adalah agenda persaudaraan. Tuan-tuan ceklah tengok, penting persaudaraan. Tambah pula kita berada dalam organisasi, dalam embas, jabatan agama, kemudian kita berada dalam organisasi kerajaan negeri Kedah. Tu semua tu kena jaga ukhuwah. Antara agensi-agensi itu semua kena, dengan kerajaan dan sebagainya, semua kena berukhuwah. Sebab itu matlamat syariat. Jadi kalau kita ni mengajak orang membuat sesuatu yang boleh bawa perpecahan, yang boleh bawa pemusuhan, sama ada dalam pejabat dan sebagainya, maka kita telah menggagalkan matlamat yang mesti kita capai, yang syariat suruh capai. Tuan-tuan perhatilah dalam syariat Islam tuan-tuan, tengok dalam sembahyang jemaah. Islam syariatkan sembahyang berjemaah. Secara zahirnya Nabi memberi motivasi kepada orang yang nak sembahyang jemaah ni, Nabi bagi semangat dengan pahala 27 darjat. Itu yang jelas yang kita nampak. Tapi di sebalik tu dia ada agenda persaudaraan indirect yang kita tak sedar kadang-kadang. Kita selalu main masjid, sembahyang berjemaah, akhirnya di sebalik itu dia akan terjalin hubungan persaudaraan. Puasa misalnya, puasa. Kita puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita nampak itu puasa. Tapi di sebalik itu ada agenda persaudaraan. Kita tahan lapang daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tahu bagaimana lapang dahaga. Maka ini akan melahirkan persaudaraan kita kepada orang yang bukan setakat bulan Ramadan saja lapang, tapi daripada sepanjang tahun mereka lapang. Melahirkan rasa persaudaraan. Zakat lagi jelas lah tuan-tuan, tolong orang susah, miskin dan sebagainya, orang memerlukan, itu lagi persaudaraan. Haji lagi lah persaudaraan peringkat dunia. Seluruh manusia seluruh dunia berhimpun di kota Mekah. Persaudaraan peringkat dunia. Tuan-tuan tengok lagi kecil hukum-hukum. Pasal apa kita disuruh ziarah orang sakit? Pasal persaudaraan. Kalau kita, kawan kita siapa sakit, kita pergi ziarah. Kadang-kadang orang hak sakit tu pun tak sedap kita pergi ziarah. Tapi adik-beradik dia tengok kita pergi ziarah, melahirkan rasa persaudaraan. Mati persaudaraan. Sampailah disimpan dalam kubur pun Nabi janji, siapa yang ikut orang mati, ziarah orang mati, keluar daripada rumah dia, kemudian sembahyang, sampailah ditanam, maka Nabi kata akan dapat 2 ganjaran, 2 qirat.
Dua khirat ni. Khirat ni satu ukuran, satu khirat tu sama dengan bukit Uhud. Maknanya 2 khirat akan dapat 2 bukit Uhud. Ini berlaku pada sahabat. Di antara ada Ibnu Umar. Ibnu Umar, anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar ni, dia sebelum tu dia tak tahu kata fadilat ikut orang mati ni sampai simpan tu dapat pahala tu. Dia tak tahu. Dia hanya ikut daripada rumah sampai sembahyang, lepas tu dia balik. Duduk tak lama tu baru dia tahu. Ada sahabat bagi tahu kat dia pahala yang akan dapat bila kita ikut sampai disimpan mati, ditanam orang mati tu. Maka Ibnu Umar ni utus seorang sahabat pergi tanya Aisyah, nak pastikan betul tak betul amalan ni, fadilat yang dikatakan ni. Kawan tu pergi tanya Aisyah, Aisyah pun kata yang itu. Apabila orang tu mai cerita kat Ibnu Umar bahawa memang betul, siapa yang ikut orang mati daripada rumah dia ziarah sampai sembahyang kemudian sampai simpan akan dapat 2 khirat, iaitu pahala dia besar 2 bukit Uhud. Apabila sampai kepada Ibnu Umar, dia menyesal. Katanya dia ambil pasok, dia menyesal. Dia kata, berapa khirat dah aku tertinggal selama ni, dia kata. Tu, semangat. Menyesal. Tapi kita tak rasa apa lah kita ni kan. Sahabat-sahabat Nabi, mereka rasa benda tu sebab mereka berlumba-lumba buat benda yang nak buat benda yang baik. Jadi maknanya ukhuwah ni penting. Tu matlamat dia. Matlamat dia Tuhan cipta untuk jadi khalifah, ibadah dan ukhuwah. Kita kena jaga team building, teamwork, kena jaga benda-benda yang macam tu. Sebab kita ni diibaratkan sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat, iaitu kesejahteraan, khususnya di negeri Kedah ni. Dan yang keempat matlamatnya tuan-tuan adalah untuk diuji. Kita akan diuji. Wallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu, Allah jadikan mati hidup itu untuk uji kita. Kita pasti diuji tuan-tuan. Datuk Yusri nak buat pengurusan, nak buat perubahan, memang matlamat tu cantik besar, tapi pasti akan diuji. Macam-macam rintangan kekangan akan mai. Kita nak buat ibadat, macam-macam rintangan akan mai. Kita nak bersaudara, percayalah lagi adalah perangai-perangai yang nak menguji kita, tuan-tuan. So yang ni nak kena sabar. Jadi tak ada cara lain tuan-tuan, melainkan kita kena berhubung dengan Allah. Walaupun kita nak kemajuan, ini bezanya kemajuan Islam yang dibawa oleh Islam dengan kemajuan yang lain daripada agama Islam. Kemajuan kita adalah kemajuan yang ada hubung kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, walaupun kita nak seronok, nak riuh rendah, tapi mestilah patuh syariah. Kena jaga benda-benda yang macam tu. Sebab kita takut Allah tegur kita tahun 2022 ni banyak kan. Allah tegur kita kan. Allah tegur kita melalui Al-Quran. Allah tegur kita melalui Nabi. Tapi kalau Al-Quran pun hampa tak ikut, Nabi pun hampa tak ikut, maka aku akan tegur cara lain. Macam mana tuan-tuan? Allah akan tegur cara musibah. Jaga baik. Ini teguran Allah. Percayalah tuan-tuan, apa yang berlaku semua musibah. Kita takut kalau kita tak berubah, kita takut kemajuan yang kita capai ini, keamanan yang kita sedang kecapi ini, nikmat-nikmat semua ini akan tukar menjadi bala, musibah kepada kita. Banyak tuan-tuan kita tengok apa yang berlaku sepanjang 2022, 2021 dan sebagainya. Kepala ayak lah, apa ni, tanah runtuh, macam-macam musibah. Yang ni apa? Keadaan negara, politik negara jadi pening kepala habis. Kita semua main nak pilih yang mana, tak mujuklah yang Muhammad menang banyak tak apa. Kan? Alhamdulillah kan. Kita syukur. Kita tak ada fikir nak jadi ke mana ni. Tak tahu nak buat keputusan ni. Yang tu musibah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat itu bukan musibah. Pening kepala. Saya tanya nak buat macam mana, nak ulis apa, tak tahu, fikir ni kita tak reti lah nak kata apa. Musibah. Jadi kita takut. Tuan-tuan, kita bila berlaku musibah dan sebagainya, apa-apa kesilapan, kita jangan hanya menyalahkan kerajaan.
Saya duk perhati dah daripada tahun 80 tu. Bila salah semua kerajaan mai pemimpin tak elok, oh ni semua pemimpin ni semua akhir zaman, pemimpin jahat semua ni. Nanti saat saya kata. Kadang-kadang Allah bawa pemimpin yang tak elok kat kita pasal apa? Allah penaikkan pemimpin-pemimpin tak elok kat kita pasal apa? Pasal kita. Pasal rakyat tak bersyukur kepada Allah. Rakyat tak buat apa yang Tuhan suruh, maka di antara dia Allah datangkan ketua, pemimpin yang tak elok, yang zalim dan sebagainya, maka yang ni punah kita. Kita tu kira orang pemimpin jahat lah, yang ni padahal punca daripada kita. Masjid yang tak perlu pada pemimpin politik mana pun untuk main masjid, tak penuh masjid. Ini kesilapan kita, kesilapan masyarakat, kesilapan rakyat. Jadi maknanya kalau kita nak maju ke apa ke, kita kena mesti takwa, takut pada Allah. Kita kena beriman dengan Allah. Jangan putuskan benda tu. Sebab kemenangan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum sebab mereka hubung kait dengan Allah. Tuan-tuan bacalah sejarah Nabi, peperangan Nabi dan sebagainya. Tak ada hari lah bilangan tentera Islam lebih ramai daripada bilangan tentera musuh. Tengoklah daripada perang Badar sampailah perang Khandaq, perang Ahzab dan sebagainya. Tentera musuh tu lebih banyak dan lebih hebat daripada tentera Islam. Tapi tentera Islam menang disebabkan keimanan, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi kemenangan adalah Allah, bukanlah para sahabat yang bagi kemenangan. Allah bagi kemenangan sebab mereka cukup syarat. Mereka buat apa yang Tuhan suruh. Mereka jadi manusia yang sentiasa berlomba membuat kebaikan. Mereka berkorban, mereka berjihad, mereka bersungguh dan sebagainya untuk mencapai matlamat, untuk membawa kesejahteraan kepada dunia, pada alam ini. Maka mereka dapat kemenangan. Jadi apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan, supaya sama-samalah, terutamanya staf pegawai-pegawai di Majlis Bandaraya Al-Ustaz ni pakat-pakat bersama, bersatu padu dan memberi idea-idea. Tak mestinya kita seorang penyapu sapu pekan, bandar dan sebagainya, kita tak boleh bagi idea. Kadang-kadang mana nak tahu yang bermakna air dalam pekan tu hitam, kita nak buat macam mana, duk cari jalan tak jumpa-jumpa lagi. Kita tak tahu kadang-kadang Allah nak bagi idea kat mana, Allah nak tambah rezeki kepada kita, bagi bandar elok dan sebagainya, pelancongan dan akan naikkan industri pelancongan. Semua itu sangat penting untuk keharmonian dan kesejahteraan. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan sedikit banyak. Mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini, itu Yusri bagi signal lah masuk insya-Allah nanti. Jadi mudah-mudahan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diampunkan segala dosa kita, dan Allah berkati negeri kita, khususnya negeri Kedah dan secara umumnya negara kita Malaysia. Dan salah dan silap terkasar bahasa, saya mohon maaf dan saya minta ampun banyak-banyak kalau ada salah silap terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan sekalian, itu dulu kita pada insya-Allah saya rasa macam tak apa cukup masa tak pun boleh besok kita punya korban insya-Allah. Dan seluruhnya tuan kita akan menjaga solat manusia secara berjemaah, dan kemudian selepas solat berjemaah saya mohon